Warahmatullah semua. So kita kembali lagi bersiaran selepas saya rasa 2 sesi. Jadi sesi petang ni kita teruskan dengan satu lagi agenda Road to UMT 2022 di mana kita akan memperkenalkan seorang penyelidik yang tersohor di UMT dengan satu spesies yang unik ya di Malaysia, dan bukan saja di Malaysia sebenarnya, spesies ini juga sangat unik di dunia. Jadi sebelum kita teruskan dengan isi ataupun kandungan petang ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penyelidik tersebut, iaitu Profesor Dr. Nur Aznawati Ismail, seorang pensyarah dan juga penyelidik di Institut Bioteknologi Marine IMB. Ya, so di sebelah saya Prof Azna. So sedikit tentang background ataupun latar belakang pendidikan beliau. Beliau alumni sekolah SESMA, ya, Sekolah Sains Sultan Mahmud SESMA. Kemudian mendapat ijazah pertama dan juga ijazah sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan seterusnya beliau telah berjaya mendapat ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Heriot Watt University dari Scotland, ya, UK. Selepas tu beliau kembali ke UMT. Sebelum daripada latar belakang penyelidikan beliau adalah beliau daripada dulu lagi memang telah terlibat dalam penyelidikan. Bermula dengan kerjaya pertama beliau di Institut Penyelidikan Perubatan, betul Prof? Betul. Dan seterusnya bila kembali ke Terengganu sertai UMT, beliau terus dengan aktiviti penyelidikan dan sehingga kini telah pun menerbitkan banyak jurnal-jurnal artikel dalam kajian-kajian beliau, dan salah satunya yang sekarang aktif beliau jalankan adalah kajian tentang belangkas. Ya, jadi tanpa saya panjang lebarkan lagi introduction tentang beliau, saya persilakan Prof Azna untuk menceritakan serba sedikit tentang mungkin belangkas sikit, tapi sebelum belangkas tu mungkin kumpulan penyelidikan Prof Azna dulu. Silakan Prof. Terima kasih yang berbahagia Profesor Madya Dr. Farida Muhammad. Sebelum saya lebih lanjut lagi bercerita, sebenarnya Dr. Farida ni adalah seorang pendidik dan kumpulan pendidikan belangkas UMT. So Horseshoe Crab Research Group ataupun SCRG adalah kumpulan pendidikan belangkas yang ditubuhkan pada tahun 2009. So kita mula menerima grant pada tahun 2009 untuk menjalankan projek yang berkaitan dengan belangkas. Pada ketika itu, projek kita sebenarnya mendapat grant yang paling tinggilah di UMT, sebanyak 1.9 juta untuk 3 tahun untuk kita establish makmal untuk membuat kajian tentang darah belangkas. Pada ketika itu, Dr. Farida baru CP terlibat dengan projek ini sebab apabila kita buat projek darah belangkas, ia lebih kepada menjurus kepada bidang bioteknologi. Sebenarnya tujuan kita berada di sini untuk memberitahu semua khalayak di luar sana bahawa UMT bukan sahaja hebat dalam bidang pengajian dan kursus-kursus yang ditawarkan, tetapi UMT juga hebat dalam dari segi penyelidikan yang dilakukan oleh pensyarah-pensyarah di UMT yang insya-Allah tersohor bukan sahaja di Terengganu tetapi juga di Malaysia dan insya-Allah di global. Okey, sebelum saya cerita lanjut lagi pasal belangkas, saya masih lagi nak bercerita tentang kumpulan pendidikan belangkas. Boleh, silakan. Dan kita akan buat tayangan video sedikit supaya penonton di luar sana tidaklah merasa mengantuk. Waktu ini adalah waktu sangat sesuai untuk tidur-tidur, baring dan saya rasa kita elok tengok sedikit video, bercakap-cakap santai dan seterusnya, mengetahui sedikit sebanyak tentang pendidikan belangkas. Okey, silakan. Okey, kumpulan pendidikan belangkas ni terdiri daripada lebih kurang 10 orang pensyarah yang terkini bilangannya, dan kita ada lebih daripada 10 orang pelajar sarjana dan sarjana lanjutan. Dari dulu masa yang saya sebut, kita start menerima pelajar Dr. Faridah tahun 2010. Kita establish kita punya makmal tahun 2009. InsyaAllah 2011 kita dah ada pelajar-pelajar yang bergraduat dalam bidang sarjana dan sarjana lanjutan rentetan daripada pendidikan belangkas.
So dekat UMT ni kita ada beberapa ikon binatang ya, ikon haiwan. Tapi sebelum tu kalau sebelum kita bercakap lanjut tentang ikon haiwan, jadi maksud Prof, kalau pelajar-pelajar ni masuk ke UMT dan dia berminat untuk nak buat kajian tentang belangkas ke ataupun apa-apalah spesies yang mereka minat, apa agaknya kursus-kursus yang sesuai di UMT Di yang UMT. boleh sampai satu ketika mereka ni boleh jadi macam Prof lah. Okey, hebat maksudnya. di UMT ni kita ada Fakulti Sains dan Sekitaran Marin yang menawarkan kursus seperti biologi marin, sains marin. Jadi itu yang berkaitan. Yang berkaitan. Okey. Boleh juga bidang biologi Alright. yang ada kaitan dengan haiwan-haiwan ni, dan in fact adik-adik dan semua penonton di luar sana, saya sebenarnya berlatar belakangkan biologi dan saya undergraduate ambil biochemistry, dan pada ketika itu bioteknologi kurang diperkenalkan lagi, dan apabila saya masuk kepada sarjana, saya sudah mula membuat bioteknologi, dan apabila saya menjerumus ke bidang Dr. Falsafah, saya telah mengambil pengkhususan marine bioteknologi. So ini sebenarnya kena dengan kita punya bidang kepakaran, kita sebut niche area kita yang sebenarnya berfokus kepada marine. So kalau adik-adik memang betul-betul minat kepada marine, eloklah datang ke UMT, join UMT, ambil kursus yang berkaitan. InsyaAllah adik-adik akan orang kata seronok berada walaupun jauh di rantau, tapi sebenarnya kursus-kursus yang ditawarkan di UMT ini sangat-sangatlah menarik. Dr. Farida. Alright, jadi kita boleh tengok video tu dulu sekejap ya. Sound tak ada. Saya rasa kita macam tak ada sound. Okey, tak apa. Mungkin Prof Boleh saya sebut ya. Prof sebutkan saja. Ini adalah team member untuk Horseshoe Crab Research Group. Saya sendiri sebagai team leader. Saya sebut tadi Dr. Farida. Saya moderator. Dalam bidang biologi dan conservation. Kita ada Dr. Fisal. Bidang food security. Dr. Tuan Zainazo, Dr. Jarina, Human Ecology. Dan kita ada seorang project manager yang bersama kita. Ini adalah semua pelajar-pelajar sarjana. Ini adalah proses pengambilan darah belangkas, macam mana kita proses darah belangkas yang akhirnya boleh mengesan endotoksin yang ada di dalam bakteria gram negatif. Biologi dan ekologi.
Wah, menarik Prof. Cuma saya bayangkan kalau saya jadi pelajar lah, macam mana saya nak join semua aktiviti tu? Dan sebenarnya apa sebenarnya yang kumpulan Horseshoe Crab Research Group ni buat? Apa aspek-aspek yang di-cover ataupun yang kita buat research ataupun penyelidikan tu? Okey, kalau nampak tu macam pelajar-pelajar sarjana saja yang ada, tiada pelajar-pelajar muda yang terlibat. Sebenarnya kita libatkan pelajar bermula daripada diorang buat projek Tahun akhir. Okay. Dan Dr. Farida sendiri pun ada student tahun akhir yang dibawa masuk ke makmal kita di Kuala Kemaman, dan pelajar-pelajar ni membuat kajian selebih kurang 3 bulan more on hatching or spawning dekat artificial spawning yang kita ada dekat makmal di Kuala Kemaman. Dan saya juga ada bawa pelajar-pelajar PITA kita projek pendidikan tahun akhir di makmal untuk melihat profil darah, belangkas dan sebagainya. Dan saya rasa rentetan daripada itu pelajar tu akan sebenarnya kalau projek itu memberangsangkan dan kita tawar pelajar itu untuk membuat masters sarjana dan sebagainya. Peluang pengajian dan juga penyelidikan sangat tinggi lah dalam bidang penyelidikan belangkas juga ya. Tadi saya tengok dalam video tadi tu saya nampak ada beberapa bidang yang tertera ya. Ada tertulis itu bioteknologi, ada tertulis itu food security, food technology ya. Jadi maksudnya pelajar-pelajar daripada pelbagai fakulti boleh sebenarnya betul. Join kumpulan penyelidikan Prof lah. Ya, boleh. So dalam sebenarnya sebab kumpulan pendidikan belangkas UMT ni kita tempatkan di Institute Bioteknologi Marine. Pada ketika itu, pada mula-mula kita form ni, kita bentuk kumpulan ni, kita sebab saya berada di Institute Bioteknologi Marine. So dia house dia dekat IMB. Tetapi sebenarnya ahli-ahli yang terlibat di dalam kumpulan pendidikan ini terdiri daripada macam Dr. Farida daripada Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, kita ada pensyarah kita daripada Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Sebab antara yang kalau tengok tu, antaranya ialah kita sekarang ni dalam proses untuk mencuba membuat formulasi makanan belangkas. Kalau adik-adik nak tahu, makanan belangkas sebenarnya datangnya daripada kerang atau kerang-kerangan ataupun mungkin juga rumpai air yang ada di lautan atau di dasar-dasar laut, yang mana sebenarnya kerang tu adalah makanan yang antara mahal untuk kita perolehi. Jadi untuk memberi makan kepada belangkas dan makanan yang mahal, mungkin kita boleh bantu untuk kurangkan kos, Farida. Jadi pengurangan kos tu adalah dengan membuat formulasi makanan. So kalau adik-adik perasan dalam video tu ada pelajar saya telah membuat macam keropok lekor lah. Rupa paras dia besi makanan belangkas. So kita buat dalam bentuk pellet yang gabungan dia adalah isi ikan yang diproses bersama-sama dengan bahan-bahan lain yang akhirnya jauh kurang mahal dari segi kos berbanding dengan makanan asal lebih belangkas. Murah lah maksudnya. Dan lebih murah, lebih cost economical. Okey. So ada 3 lah, dan yang terakhir sekali kumpulan yang saya tak sentuh tadi adalah kumpulan Ecology and Conservation. Yang mungkin saya minta saya jadi moderator tiba-tiba. Dipersilakan Dr. Farida untuk menerangkan. Sebenarnya saya ada soalan lain juga kepada Prof. Sebab tadi saya nampak dekat dalam video tersebut dia banyak libatkan saya nampak pelajar-pelajar sekolah juga. Dan ada dalam salah satu shot tu saya nampak banyak buku yang kumpulan Prof buat. Jadi yang itu tu sebenarnya hasil tulisan Prof ke ataupun memang kerjasama dengan pelajar sekali? Adakah pelajar terlibat juga? Okey, kita sebelum tu sebenarnya buku-buku yang dihasilkan rentetan daripada beberapa grant yang kita perolehi. So buku yang pertama kita peroleh, kita hasilkan hasil daripada projek translational yang pertama.
So kita keluarkan buku-buku kanak-kanak. Tujuan utama kita mengeluarkan buku tersebut adalah untuk memperkenalkan Belangkas kepada terutamanya golongan kecil, kanak-kanak yang tak tahu apa-apa pasal Belangkas yang tinggal di bandar. Dan buku tu ditulis oleh pelajar juga ya? Buku itu ditulis oleh Kumpulan Pendidikan Belangkas termasuk pelajar-pelajar sarjana. So kita garapkan semua untuk terlibat dalam penghasilan buku-buku. Bukan itu saja, kita yang terakhir dan mutakhir Dr. Farida, kita juga menghasilkan permainan untuk pelajar di sekolah, sekolah rendah boleh, sekolah menengah, tapi dia sekolah menengah rendah. So permainan tu dalam bentuk dam, dan biasanya aktiviti-aktiviti yang kita buat untuk memperkenalkan kembali, reintroduce horseshoe crab tu di kawasan-kawasan yang memang ada Belangkas. So kita bawa permainan tu supaya semua golongan yang terlibat tu tahu yang Belangkas ni ada kegunaan dia. Educational game lah maksudnya ya. So exactly, educational board game namanya. Baik. Tadi tu ada Prof mention ya, Prof sebut kata iconic species so kalau dekat UMT ni saya rasa kalau penonton di luar sana boleh nampak di belakang kami ada beberapa iconic species lah yang di latar belakang sana kita nampak ada penyu kat situ dan ada Belangkas juga, dan di sebelah yang mungkin tersorok sikit tu adalah kuda laut ya. Jadi semua ni adalah iconic species yang kita pelihara dan UMT telah mengambil tanggungjawab untuk menjalankan fungsi kepakaran kita dalam bidang marine, dan kita cuba pelihara spesies-spesies yang ikonik ni. Jadi mungkin Prof boleh cerita sikit spesies ikonik yang berada dalam tu, yang ada dalam exhibit ataupun yang boleh macam barang kaca. jenazah tu. So kalau penonton semua dapat tengok dengan jelas ya, kita ada Belangkas yang telah dikeringkan. Sebenarnya ini kerangka Belangkas yang saya rasa ini sangat muda lah Dr. Farida. Ya, dan ini adalah spesies yang ada di Paya Bakau. So spesies ini biasanya tidak mempunyai nilai komersial, kerana kalau boleh difokuskan kepada gambar binatang ni, dia sangatlah tidak orang kata kurang berguna dari segi komersial, kerana saiznya yang kecil, dia tidak menyumbang kepada kalau orang nak makan pun telur dia sedikit. Tapi saya harap penonton di luar sana tidaklah makan binatang ni, kerana dia telah mengalami kekurangan yang sangat signifikan dari segi populasi dia, kerana salah satu ancaman dia adalah ancaman dimakan oleh manusia yang akhirnya sebenarnya makan Belangkas maksudnya makan telur. Makan telur maksudnya bunuh dia. Maka dia tunggu masa lagi untuk dia bertelur 7 hingga 9 tahun untuk matang dan bertelur. So 7 hingga 9 tahun untuk tunggu dia matang dan bertelur lagi tu menyebabkan sebenarnya semakin berkurang dan berkuranglah binatang ini di perairan kita. Bukan saja perairan di Terengganu, perairan di Malaysia dan juga seluruh dunia yang ada binatang ni telah mengalami kemerosotan dari segi populasi. So di sini kita tunjuk kita ada 2 saja Dr. Farida, satu pun spesies yang sama, yang di meja Dr. Farida pun spesies yang sama, dan haiwan ini sebenarnya kalau di Terengganu banyak ditemui di Setiu Wetland dan beberapa kawasan Paya Bakau lah, tetapi tidaklah begitu banyak. Maksudnya pergi kawasan tu boleh jumpa, tidaklah sedemikian. So sekali-sekala peluang baik, masa betul binatang ni keluar daripada kawasan persembunyian dia untuk sebenarnya bertelur, maka sebenarnya pada ketika itu siapa pun yang berada di situ akan menemui binatang ini. Sebenarnya binatang ini pergi ke pantai untuk bertelur. So perumpamaan Dr. Farida seperti Belangkas, berkepit seperti Belangkas tu sebenarnya Belangkas ni bukanlah sentiasa berkepit, penonton semua ya. Belangkas ni berkepit hanya ketika dia berada di pantai. Untuk bertelur saja? Ya, untuk bertelur saja. So berkepitnya Belangkas seperti Belangkas, sebenarnya perumpamaan itu hanya pada ketika dia nak bertelur. So Belangkas ni adalah a loner, dia dalam laut, di dasar laut, dia sebenarnya keseorangan. Saya suka kalau saya boleh tambah lah. Moderator nak tambah sikit, Prof, boleh ya? Sila.
Sebab apa yang unik sebenarnya tentang belangkas ni adalah satu rupa paras dia yang tak berubah. Kalau mungkin kita tengok tadi di meja Prof Azna, kita nampak belangkas dia, tengok depan dia dan belakang dia, maksudnya atas dan bawah. Dan fosil yang berusia lebih daripada 2 juta tahun, macam ni lah rupa dia. Jadi maksudnya dia sangat resistant sehingga kan dia tidak perlu bertukar rupa parasnya. Dan di dunia sekarang cuma ada 4 spesies sahaja. Dan yang sangat bagus ialah di Malaysia kita ada 3 spesies daripada 4 di dunia. Dan di Terengganu ni kita boleh dapat 2 spesies ya. Jadi mungkin Prof Azna boleh ceritakan tentang hatchery di Kuala Kemaman, katanya boleh. Ada sekarang yang baru. Sebelum tu kita ada satu video, Cik Nazri, saya dengan satu video lagi. Video yang kedua ni. Silakan, boleh? Dan penyelidik belangkas Universiti Malaysia Terengganu merupakan kumpulan yang menjalankan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan berkaitan belangkas. Fokus utama pasukan ini adalah melihat potensi belangkas dalam bidang perubatan selain menjalankan aktiviti pemeliharaan spesies-spesies belangkas di Malaysia daripada diancam kepupusan. Kini hanya terdapat 4 spesies belangkas di dunia dan 3 daripadanya terdapat di Malaysia. Walau bagaimanapun, populasi dan bilangan belangkas semakin berkurangan bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Bentuk fizikal belangkas seperti makhluk asing, khususnya apabila dilihat dari bawah. Biarpun kelihatan pelik, haiwan ini tidak menggigit, malah sepitnya berkulit lembut. So dalam kumpulan ikan belangkas ni, kami terdiri daripada 3 kumpulan lah, sub-sub group. So that sub group tu, satu grup saya yang bekerja sepenuhnya di dalam makmal, bekerja mengkaji darah belangkas. Grup yang kedua adalah kumpulan yang melihat ekologi belangkas. Dia melihat untuk membantu memastikan saya mempunyai sumber belangkas yang secukupnya, dan dia membantu juga supaya belangkas kekal berada di perairan Malaysia. So itu lebih kepada konservasi belangkas. Dan kumpulan ketiga adalah disebabkan saya sebut tadi belangkas ni lambat masa matang. So kita perlukan kumpulan yang menyelidik macam mana kita nak bagi makanan dia supaya dia cepat matang. Di Malaysia, belangkas sering disalah tafsirkan sebagai haiwan beracun. Sebenarnya, belangkas tidak mengeluarkan toksin, namun organnya dapat mengumpulkan toksin daripada sumber makanannya. Okey, kita nak pilih yang jantan dan betina untuk 2 spesies. Kita ada yang besar, betina untuk Tachypleus gagas. Okey. So yang ni jantan untuk Tachypleus gagas. Yang 2 spesies yang kita ada, yang ni betina. Mesti menggalakkan kami menjalankan ikan ni untuk menghasilkan produk ni, memandangkan Malaysia mempunyai 3 spesies daripada belangkas yang sebenarnya ada 4 di seluruh dunia. So memandangkan kita mempunyai sumber yang banyak, maka projek ni diharapkan dengan permulaan grant sebanyak 1.9 juta. Darah belangkas yang unik dan tidak berwarna amat penting kepada industri bioperubatan, dan pasukan penyelidik ini telah berjaya membangunkan kit pengesan endotoksin pantas atau kit TAL hasil penyelidikan berterusan terhadap belangkas di negara ini. Penglibatan wanita dalam dunia penyelidikan yang mencabar ini memberi satu pencapaian terbaik untuk memperluaskan bidang saintifik yang mampu digalas wanita di Malaysia. Menurut
Menurut Dr. Nur Aznawati, ekstrak daripada darah belangkas merupakan sebatian yang begitu sensitif terhadap bakteria gram negatif, di samping menerangkan bahawa belangkas dipilih kerana darah yang dihasilkannya lebih banyak. Umum mengetahui bahawa persekitaran kita terdapat pelbagai bakteria sama ada baik maupun tidak baik. Kehadirannya tidak dapat dikesan menerusi mata kasar dan hanya boleh ditentukan di dalam makmal di mana ia memerlukan jangka masa yang agak panjang. Oleh itu, penghasilan kit oleh Dr. Nur Aznawati ini dapat membantu mengesan kehadiran pencemaran endotoksin dalam ubat-ubatan dan alat untuk suntikan. Proses pengemparan, ini adalah alat pengemparan, mengambil masa selama 15 minit untuk mengempar darah belangkas dan menghasilkan darah belangkas dengan dia punya lisan. So, kenapa kita pilih darah belangkas? Kenapa tidak darah udang ke? Udang lebih banyak, lebih mudah dapat. Belangkas adalah antara binatang yang boleh menghasilkan darah dan mengesan toksin. So, toksin tu dari mana? Sebenarnya dalam penghasilan produk perubatan, dia perlu melalui ujian sama ada dia bebas daripada toksin atau tidak. So, toksin tu sebenarnya datangnya daripada gram negatif bakteria. So, gram negatif bakteria hasilkan toksin yang boleh menyebabkan keracunan dan boleh menyebabkan kematian kepada pesakit apabila tercemar. So, sebab itulah test ini adalah test yang wajib bagi setiap produk yang melibatkan penggunaan kepada pesakit. Contoh produk tu adalah penggunaan air yang dimasukkan ke dalam salur darah manusia tu. Air tu mesti melalui ujian ni yang dia mesti suci hama. Kejayaan pasukan Dr. Nur Aznawati menghasilkan kit pengesan endotoksin ini harus dibanggakan kerana pihaknya sudah mengadakan validasi di makmal dan terbukti kit hasil ciptaan pasukannya berfungsi setanding produk dari luar negara. Beliau juga berharap produk ini dapat membantu industri farmasi di Malaysia. Malah mereka juga akan memasarkan kit ini untuk tujuan komersil dalam masa terdekat. Tahun 2015 kita dah dapat paten untuk penghasilan talkit. So talkit ini seperti dilihat ada mengandungi rangkaian. So yang paling mahal dalam sini adalah tanah. Ini adalah hasil daripada darah belangkas. Yang kita buat tadi proses daripada pengambilan darah, diemparkan, diasingkan, kemudian melalui beberapa proses, mengambil masa semalaman dan akhirnya ia akan terjadi seperti begini, bentuk serbuk. Bagi tujuan Baik, okey, kita sempat tengok sedikit ya, tapi saya rasa sangat bermakna sebab kita nampak terus sebenarnya di mana sumbangan Prof Azna dalam bidang biokimia dan biomedical lah, ataupun dalam video tadi disebutkan industri farmasutikal ya, betul Prof? Jadi mungkin seterusnya kita boleh jugalah kalau kita nak relatekan dengan pelajar-pelajar yang ada di luar sana. Sebab mungkin ada yang mengatakan bahawa mereka kurang minat sains. Jadi boleh tak kalau tak minat sains tapi suka je binatang-binatang macam ni, boleh tak agaknya yang bukan sains tapi nak join kumpulan penyelidikan ni? Pelancongan? Terima kasih Dr. Farida untuk slot yang terakhir. Saya kira 20 minit yang terakhir ini saya ingin perkenalkan makmal belangkas yang berada di Kuala Kemaman. Sebab tadi Dr. Farida sebut mungkin pelancongan, pelajar-pelajar dalam bidang pelancongan boleh terlibat dengan projek pernikahan belangkas ni. Saya rasa ini sangat tepatlah Dr. Farida. Sebab salah satu daripada aim untuk projek kita yang sekarang ni sedang berlangsung dan akan berakhir, sedang berjalan dan akan berakhir pada akhir tahun ini adalah projek translational kedua yang diketuai oleh Dr. Farida sendiri, yang antara elemennya adalah elemen pelancongan. So kita sekarang ini dalam proses untuk menaikkan haiwan ini belangkas sebagai produk pelancongan di Terengganu. So produk pelancongan di Terengganu ni adalah salah satunya adalah penyu. So selain daripada penyu, kita nak naikkan belangkas sebagai produk pelancongan yang akan menarik ramai pelancong untuk datang ke Kuala Kemaman dan melihat sendiri bagaimana
belangkas ini membesar. So di makmal kita, hatchery belangkas UMT Kuala Kemaman sebenarnya telah dibangunkan dan establish pada tahun lepas, pada hari betul-betul hari menyambut Hari Belangkas Sedunia pada Jun 2020. Ya, 20 So Jun. 20 Jun. So pada ketika itu sebenarnya kita punya aim adalah untuk membangunkan produk pelancongan ini kepada khalayak, terutamanya di orang-orang di Terengganu lah. So tetapi disebabkan sebenarnya kalau mengikut kajian kami, populasi belangkas sebenarnya banyak adalah di perairan Kemaman dan seterusnya bergerak ke Cerating, kemudian ke Balok di Kuantan dan berhenti di situ. Kita tidak temui mana-mana kawasan selain daripada di Kuantan. Kita tak temui belangkas banyak di Kelantan. Kita tak temui belangkas banyak di kawasan-kawasan Selangor, tetapi ada. Okey. Jadi kita nak menaikkan produk pelancongan dan kita rasa kita telah mengambil seorang pensyarah yang terlibat dalam pendidikan yang menjurus kepada pelancongan, iaitu Dr. Kasitino. So kalau adik-adik bukan daripada aliran sains tapi sangat berminat dengan belangkas, maka boleh join kita. Kalau sekarang ni kita sedang rekrut pelajar-pelajar lepasan SPM Dr. Farida, menunggu untuk kita offer mereka untuk jadi nature guide di kita punya tempat di Kemaman. Untuk bekerja hanya pada hari Minggu, kita buka makmal kita untuk khalayak untuk masuk dan melihat sendiri. Buka kepada pelancong. Buka kepada pelancong, buka kepada pengunjung. So pengunjung-pengunjung boleh datang melihat sendiri belangkas dan kami pasti adik-adik ataupun penonton di luar sana ada yang tak kenal, tak pernah pegang belangkas. So sila datang ke makmal belangkas Kuala Kemaman. You boleh sentuh, pegang dan rasa sendiri binatang ni. Dia sangat unik. Tahniah Prof, sebab saya nampak dengan adanya hatchery belangkas di Kuala Kemaman ni sebenarnya satu lagi apa orang kata pusat pembelajaran alami yang kita adalah. Alami ni maksudnya macam nature sebab UMT dia ada stesen penyelidikan setiu, dia ada juga cagar hutang untuk penyu, dan di hatchery UMT sendiri kita ada satu orang kata kita panggil kompleks yang menempatkan kuda laut dan sekarang maksudnya kita ada lagi satu UMT station, iaitu hatchery belangkas yang ada di Kuala Kemaman. Khusus untuk satu lagi ikonik spesies yang kita ada di Malaysia ni lah. Jadi tahniah Prof. Saya rasa itu satu kejayaan besar lah untuk kumpulan HCRG ya. Dan saya suka bila Prof kupas tadi tentang pelancongan dan sains. Saya rasa yang itu tu sangat cantik lah sebab di UMT sendiri kita fokus kita adalah marine, tapi tak bermaksud yang lain-lain itu tidak boleh orang kata di channelkan ataupun difokuskan kepada marine. Jadi contoh yang pelancongan berkaitan sains dan marine ni termasuklah pelancongan berkaitan dengan belangkas can be another attraction lah kita kata dan itu sebenarnya boleh buka ruang yang lain sikit lah untuk belajar, maksudnya berbanding dengan the conventional pembelajaran di universiti-universiti lain yang tak ada stesen-stesen macam ni. Jadi saya nampak juga dekat ada yang menonton sekarang ni, saya nampak nama-nama kemungkinan pelajar-pelajar lah yang berminat. Kalau ada soalan boleh saja type pada ruang chat box tu, boleh kami saya ajukan pada Prof Azna untuk menjawab. Saya ala-alukanlah soalan sekiranya ada. Sementara tu Prof mungkin nak sebut lagi tentang silakan. Kita nak highlight sedikit tentang makmal yang kita ada di Kuala Kemaman. Kalau kita nak tunjuk slide ni sedikit. Slide kita tadi Dr. Farida ada sebut dah yang belangkas ni adalah haiwan purba yang lebih daripada 2,000 juta tahun. Dia dikenali sebagai haiwan fosil dan kita ada 4 spesies di dunia, 3 ada di Malaysia. Sebenarnya 2 di Semenanjung, satu lagi tu sebenarnya di Sabah dan Sarawak. Memang dia ada 3 spesies. So kalau nak tengok yang sangat besar, dia ada di Sabah dan Sarawak.
Okey, so ni adalah rupa parasnya. Setiap jenis atau setiap spesies yang ada berbeza dari segi warna sebenarnya, dan dia berbeza juga dari segi ekor. Yang paling kecil ekor dia bulat, yang paling besar ekor dia 3 segi. Yang lebih besar tu berekor 3 segi. Okey, tidak ada racun pada haiwan ini. Keracunan yang berlaku apabila orang makan binatang ini adalah datangnya daripada makanan yang dimakan oleh belangkas. So ini adalah taburan belangkas di Malaysia, dan juga tadi adalah taburan di dunia. Kalau tengok sebenarnya Asia aja ada banyak belangkasnya, dan satu lagi spesies yang tak ada di Asia adalah di North America. Tu spesies dia nama dia Limulus folifimus. Okey. 4 spesies taburan dia sangat mencapahlah di Asia. Mungkin saya boleh tambah sikitlah pengalaman kita sebelum ni, Prof. Di mana ejen-ejen belangkas kita juga merupakan pelajar-pelajar kita sendiri. Contohnya ada yang duduk di area mana di Sabah tu, di Tawau. Ya, jadi mereka ni juga yang sebenarnya pelajar-pelajar UMT sendiri yang terlibat, dan mereka adalah penyalur maklumat tentang kat mana sebenarnya kita boleh dapat belangkas. So itu sebenarnya yang jadi titik mula kita untuk kita mulakan penyelidikan tentang populasi belangkas di Malaysia lah. Dan daripada hasil penyelidikan tersebutlah yang kita dapat semua titik-titik yang kita letakkan dekat peta tadi tu. So saya cerita sedikit tentang kegunaan belangkas. So bukan saja di Malaysia, di Thailand, di Asia lah, ramai orang makan belangkas as exotic delicacies. Makan bukan setiap hari makan, tapi dia orang makan. Tetapi alhamdulillah di Terengganu tidak ada langsung restoran yang menjual hidangan belangkas. Kita hanya ada jumpa beberapa restoran di Johor, Penang dan Perlis. Selain daripada itu, sebenarnya belangkas banyak digunakan untuk tujuan perubatan, di mana darah belangkas diproses macam dalam video yang saya tunjukkan itu, diproses untuk menghasilkan rapid endotoxin detection kit. Dia detect endotoxin itu adalah datangnya daripada bakteria gram negatif. Okey, so kalaulah ada kemasukan endotoxin, maka darah belangkas ini akan bergumpal dan menjadi gel. So dia sangat sensitif, dan ia sehingga ke hari ini masih digunakan di semua outlet pharmaceutical industry. Okey. Dan belangkas ni dari dulu tahun 70-an sehingga sekarang masih merupakan ujian yang perlu dilakukan untuk penghasilan produk-produk farmaseutika tertentu seperti injectable drugs and devices, ya. Kalau dekat UMT ni, Prof, kita tak ada fakulti perubatan. Jadi boleh ke kalau kita nak kalau pelajar-pelajar kita nak terlibat dengan pembuatan kit tadi tu, macam yang Prof cakap tu? Okey, selepas adik-adik habis belajar undergraduate, boleh memilih untuk buat bidang-bidang selain daripada bidang yang diceburi masa undergraduate. So antaranya adalah bidang yang kita perkenalkan di Institute Bioteknologi Marine, yang kita ada program seperti immune therapeutic and so on. Itu sangat berkait rapat dengan perubatan. So dan kita juga ada research group yang buat on drug discovery. So dalam drug discovery group, kita sebenarnya menghasilkan produk-produk seperti itulah. Maksudnya pelajar-pelajar kita ni masuk, lepas tu kalau rasa nak sambung lagi memang terbuka luas. Ya, tidak tertakluk kepada apa yang diambil ketika masa Praasiswazah punya program. Dan adik-adik tidaklah rasanya kalau masuk UMT tidaklah tertakluk kepada program UMT sahaja di peringkat Praasiswazah. Selepas graduate cemerlang, boleh saja pergi ke mana-mana universiti. Maksudnya tak perlulah berada di UMT ni sehingga habis kursus sarjana dan kemudiannya sarjana lanjutan. Dr. Farida. Okey, faham. Jadi maksudnya Prof kata boleh masuk UMT, lepas tu keluar sambung cemerlang ke tak cemerlang ke, tapi bagus, maksudnya boleh pergi ke seantero dunia. Dan selain daripada seantero dunia UMT juga menyediakan sangat banyak kita platform yang berkaitan
dengan anak-anak yang Jadi belajar patutnya di UMT jadi pilihan pertama lah. Ya, Boleh. betul. Okey, saya sokong. So, Hosyukrat Belangkas ni kita juga buat engagement ataupun jaringan dengan komuniti. So, dalam projek saya yang tadi, kita proses darah Belangkas, perlukan Belangkas. So, komuniti akan terlibat dalam projek-projek sebegini untuk menghasilkan produk-produk pendidikan, maka komuniti akan sumbangkan Belangkas. So, tanpa komuniti mungkin projek-projek kita tidak akan berjalan. So, seiring dengan jaringan dengan industri dan komuniti, projek-projek di UMT atau terutamanya projek Belangkas berjaya sehingga ke hari ini, Dr. Farida. Very good. Alhamdulillah. And ini adalah cerita saya yang pada minit-minit terakhir ya, adalah pembangunan hatchery Belangkas di Kuala Kemaman yang saya tayang beberapa kali gambar ni. Sebenarnya Dr. Farida, saya nak tunjukkan kepada anak-anak gambar ni. Alamak. Gambar yang mana satu tu? Gambar Belangkas yang telah disenyawakan telurnya. Dan saya nak tunjukkan ada anak-anak Belangkas yang boleh dilihat dengan jelas. Oh, ni macam kalau manusia nampak fetus lah. Fetus. So saya nak bagi tahu kepada anak-anak dan penonton di luar sana, ia adalah haiwan yang paling unik ciptaan Tuhan, yang gambar-gambar yang nampak bulat-bulat, yang sembilan tu. You tak akan nampak Ini saya nak tunjuk sebenarnya. Saya nak tunjuk yang kalau telur yang telah disenyawakan dan dieram oleh ibu ayam, you tak akan nampak anak dia. Ya. Ataupun telur-telur apa saja pun. Tetapi telur Belangkas, the moment dia telah disenyawakan, pada minggu seterusnya, you akan nampak anak dia bergerak-gerak di dalam telur. Ini adalah keunikan ciptaan Tuhan yang saya tak nampak di mana-mana haiwan. Dan kita boleh tengok di hatchery Kuala Kemaman. Ya, dan ada banyak beratus-ratus telur dalam eraman. Kalau you all tengok yang dalam botol tudung warna merah, itu adalah tempat eraman telur-telur Belangkas, yang jika anda semua pergi melawat, anda akan lihat telur-telur Belangkas yang telah disenyawakan bergerak dengan suka hati. Bagus ni. Kalaulah dia boleh disimpan dalam balang macam tu saja, Prof ya. Saya rasa semua orang boleh tolong bela telur Belangkas ni. Dan lepaskan dia. Dan lepaskan di perairan kita semula untuk konservasi kan? Ya, betul. Okey, baik. Okey. Seterusnya. Dan inilah yang saya sebut tadi, spawning, mula-mula telur tu warna hijau yang belum disenyawakan. Selepas disenyawakan, dia akan bertukar warna menjadi jernih. Dan pada ketika itu, you akan nampaklah anak-anak bergolek-golek di dalam telur. Dr. Farida, sungguh menarik. Benda ini yang saya nak highlightkan kepada semua yang datang melawat di hatchery kita. Selain daripada orang kata menarik untuk tengoklah, saya rasa inilah dia sebenarnya ruang penyelidikan yang terbuka luas untuk pelajar-pelajar kita ya. Dan untuk pengetahuan semua juga, mungkin saya boleh tambah walaupun saya moderator, tapi kerana saya terlibat juga dalam kajian Belangkas ini, di ruang-ruang inilah sebenarnya pelajar-pelajar tahun akhir kita jalankan penyelidikan. Ada setengah pelajar latihan industri juga dibuat di sini, di mana mereka belajar cara-cara untuk mengendalikan satu hatchery dan mengendalikan eksperimen secara orang kata in situ dekat di lapangan, tapi yang kita buat sendiri. Jadi saya nampak peranan HCRG kumpulan pendidikan Belangkas dalam mengembangkan ilmu dan menghasilkan graduan. Saya nampak besarlah, jadi tahniah Prof kerana telah membuka lagi satu ruang kajian ataupun ruang pengajian untuk pelajar-pelajar kita di Malaysia. Okey, seterusnya kita skiplah video ni. Ini adalah research output kita. Kita telah melibatkan lebih daripada 30,000 komuniti. Kita telah melibatkan ecotourism and conservation yang disebut oleh Dr. Farida tadi. Kita bukan saja membuka ruang untuk orang melawat hatchery kita juga pergi melawat banyak sekolah menengah, sekolah rendah untuk
reintroduce Horseshoe Crab kalau dia memang kenal. Kalau memang tak kenal, kita perkenalkan melalui series buku-buku yang kita keluarkan. Dan kita rasa kita semakin dekat dengan komuniti Dr. Farida, terutama komuniti yang berada di Kuala Kemaman lah. Dan insya-Allah komuniti-komuniti yang berada di Setiu, sebab Setiu adalah antara tempat yang mempunyai belangkas, terutamanya belangkas bakau. Okey, dan kita haraplah selepas ini hatchery kita akan menjadi pusat lawatan dan ikon yang kita ingin ketengahkan akan akhirnya menjadi tarikan pelancong. Saya suka kalau Prof hentikan dulu slide ini di paparan. Sebab dalam slide ni saya nampak ada ecotourism dan kita nampak juga conservation, juga nampak dekat tengah-tengah sana tu ada talkit ataupun production untuk blood extraction juga. Jadi sebenarnya saya nampak dalam satu slide ni kita nampak pelbagai bidang yang boleh diceburi oleh pelajar lah, maksudnya kalau bukan sains dia boleh di bidang ekotourism dan kalau bidang sains pula macam saya dari program pemeliharaan dan pengurusan biodiversity. Jadi saya nampak perkataan conservation itu terus ngam dengan pelajar-pelajar saya undergraduate biodiversity Dan selain daripada biodiversity, saya nampak juga yang kalau holding facilities untuk blood extraction itu saya nampak itu adalah kerja-kerja yang mungkin terlibat di makmal kimia, makmal biologi, makmal microbiology, mungkin makmal food science juga akan terlibat urusan-urusan sebegini. Jadi saya nampaklah kalau mungkin kata adik-adik di luar sana akan nampak macam jauh sangat ni sebab penyelidikan, tapi sebenarnya masuk-masuk je kita dah boleh engage dengan kajian tersebutlah. Okey. Kita ada masa lebih kurang 10 minit. 4 minit lagi ya. Dalam 4 minit lagi. 4 minit. Jadi saya serahkan pada Prof lah untuk maybe sedikit pitching. Ya, mungkin pitching, mungkin motivasi kepada pelajar-pelajar yang bakal masuk. Saya rasa ini saja untuk tayangan slide. Akhir kata. Belum akhir kata lagi. Untuk adik-adik yang di luar sana, mak bapak, penjaga, sebenarnya UMT adalah universiti berfokus. So antara fokusnya adalah marine. So adanya kami kumpulan penyidikan belangkas UMT ni adalah untuk memberi sedikit ruang bahawa sebenarnya belajar di UMT ni bukan tertakluk kepada program-program yang ada, tetapi apabila pelajar tu semakin dewasa di UMT, dia akan tahu sebenarnya ke mana arah yang perlu dituju. So antara arah yang perlu dituju adalah mungkin dia boleh masuk dan investigate kumpulan pendidikan belangkas melalui duta-duta kami, penyelidik-penyelidik yang ada di beberapa fakulti di UMT ni. Penyelidik-penyelidik di dalam kumpulan pendidikan belangkas ni ada di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, iaitu Dr. Farida. Kita ada penyelidik daripada Fakulti Sains, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Kita ada Dr. Fistal dan Dr. Tuan Zainazul. Kita ada Dr. Profesor Madya Dr. Mariam Taib juga daripada Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Kita ada Dr. Carl Sitino daripada Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Dan kita ada juga beberapa pencerah luar yang join kita punya kumpulan pendidikan belangkas. So untuk itu ceritanya adalah kita tidak terhad kepada satu-satu program sahaja untuk bersama-sama dengan kumpulan pendidikan belangkas ni. Kita ada and diversify kita punya kumpulan supaya ia memenuhi kehendak dan hala tuju kumpulan pendidikan ini. Dr. Farida. Okay, terima kasih Prof. Saya sebenarnya menunggu jugalah kalau ada yang ingin bertanya untuk saya bacakan soalan kepada Prof, tapi sementara belum ada soalan. Saya ingat tahun lepas saya juga terlibat dalam program seumpama inilah. Dan ada antara orang kata pendapat yang di luar sana, dia kata sebenarnya takut nak masuk UMT sebab UMT ni macam kecil, tak berapa established. Jadi apa komen Prof tentang UMT di mata dunia?
Okey. Dr. Farida, sekarang berlangsung kerjasama program pengajian di antara Universiti Malaysia Terengganu dan Heriot Watt University. Dan program ni adalah program tahunan. Setiap tahun pelajar-pelajar sarjana daripada Universiti Heriot Watt University, sebenarnya universiti saya dahulu, yang dari Scotland diterbangkan beberapa orang, lebih kurang kali ni 15 orang datang untuk membuat field trip. Okey, dia orang pergi ke Pulau Bidung, dia orang pergi ke Stew, dia orang pergi ke Kenyir untuk menjalankan pendidikan. Dan ini membuktikan bahawa walaupun kami kecil di mata masyarakat setempat, tetapi sebenarnya we go global. So kita ada jaringan industri, kita ada jaringan dengan universiti luar, dan sebenarnya kedatangan Heriot Watt University and the delegation tu membuktikan bahawa kita ni sebenarnya terkenal di global. Kita terkenal di peringkat antarabangsa. Betul. Itu cuma salah satu daripada program tu. Tapi sebenarnya kita ada lebih banyak lagi rangkaian kerjasama dengan pelbagai universiti di seluruh dunia, ya. Maksudnya blok Eropah pun kita ada, di Asia pun kita ada, ya, betul. Ya, even di Australia pun ada, kan. Jadi maksudnya adik-adik tak perlu risaulah kalau kata dapat UMT tu, silalah melompat dan raikan kejayaan tersebut, kerana adik-adik dapat tempat dekat universiti, ya. Dan insya-Allah universiti ni will be fun, ya. Mengikut orang kata cara mana kita nak ianya terjadi. So kat mana pun kita ada, percayalah bahawa semua tenaga pengajar yang kita ada di universiti kita ni, dan juga semua universiti-universiti lain dekat Malaysia ni, kena percaya yang mereka ni adalah graduan-graduan dan hasil orang kata yang dapat PhD daripada pelbagai universiti terkemuka dunia, ya. Termasuklah juga yang terkemuka di Malaysia juga, UGM dan sebagainya. Jadi tak perlu risau tentang kualiti, ya, UMT ni. Saya juga rasanya bolehlah kalau kita nak jemput dia ni, tengoklah, buka-bukalah website UMT, ya, Facebook ke TikTok pun kita ada, saya dengar. UMT, TikTok rasmi, ya, untuk promotion. Jadi sekarang ni semua maklumat di hujung jari, kan. Jadi tak ada masalah untuk kita inilah dapatkan maklumat. Jadi saya rasa kalau Prof ada kata-kata akhir tentang Belangkas, kata-kata akhir tentang UMT, kata-kata akhir tentang kerjaya pelajar juga, ya, ataupun future pelajar bersama kita. 3 benda. Kata-kata terakhir saya tentang Belangkas, yes, ya, insya-Allah Belangkas akan berada di persada dunia, sebab setiap 4 tahun kita memang berkumpul, dan kumpulan pendidikan Belangkas UMT dikenali seantero dunia sehingga ke Amerika. Dan insya-Allah kita sentiasa dijemput untuk any updates on the horseshoe crab distribution and conservation. Doa kita seterusnya supaya selepas generasi kita, Belangkas masih dikenali dan diketahui kepentingannya dan sebagainya. Nombor 2, pasal UMT, ya, Dr. Farida. UMT walaupun kecil di mata manusia, insya-Allah dia besar di mata dunia. So jangan takut untuk masuk UMT, kerana sebenarnya kualiti dekat UMT sama je di mana-mana universiti di Malaysia. Yang ketiga, kata-kata akhir saya untuk adik-adik lepasan SPM, kerjaya dan future mereka bersama UMT. InsyaAllah you all akan berjaya di UMT jika sekiranya you all betul-betul belajar dan cemerlang. Di mana jua kita berada sebenarnya, di mana jua Dr. Farida, ya, duduk universiti mana pun, kalau you dapat first class ke, you memang pelajar perform during the interview, you akan dapat di tempat di mana-mana pun. Dan ramai orang nak pelajar macam tu. So adik-adik adalah pelajar post-COVID, insya-Allah lain cerita dia. So silalah masuk ke UMT, jangan takut untuk join UMT dan maju bersama UMT, cemerlang bersama UMT, insya-Allah. Okeylah, baiklah, saya rasa setakat itu saja perkongsian kita untuk hari ini tentang Belangkas, dan saya rasa kita mungkin boleh tutup sesi kita ni dengan tayangan semula video
Yang pertama tadi sebab mungkin ada yang masuk lambat, tak sempat nak tengok video tersebut, yang Hosyukrat tu. Jadi kita tayangkan semula untuk tatapan bersama. Mana yang tak sempat kata nak tengok anak belangkas bergolek-golek dalam telur dia tu, nak perhatikan betul-betul dalam video ni apa yang Prof Azna ceritakan tadi. Okey, silakan. So terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi.